Okey, salam sejahtera. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai indeks number bahagian C yang akan diuji dalam peperiksaan nanti, bahagian C. Okay, saya akan share bahan contoh-contoh bahan. Okey. Topik kita adalah nombor indeks. Okey, so kat sini terdapat pelbagai cara kita nak kenal pasti formula nombor indeks. Salah satu cara dia adalah daripada indeks harga yang diberi. Kat sini hint kita adalah indeks harga pada tahun 2016 berasaskan tahun 2013 dan catepai itu adalah jenis nisbah kuantiti bahan yang digunakan untuk membuat roti. Okey. Indeks harga, price index. Cara kita nak kenal pasti formula dia adalah harga tahun sekarang, harga pada tahun 2016 bahagi pada kuantiti ataupun harga pada tahun 2013, kita darab dengan 100. Tak kisah nak letak kuantiti ke harga ke, tak ada masalah. Okey, so kat sini kita dah ada formula langkah pertama kalau kita nak selesaikan soalan. Formula tu yang menentukan step ataupun pengiraan yang kita akan buat. So kat sini soalan dia nak cari nilai P, Q dan R kan. So untuk P kita fokus kepada K, untuk Q N kita fokus kepada R. Okey. Untuk soalan A kita akan fokus kepada P dulu sebab kita akan cari individu barang bahan K. So untuk K, untuk dapatkan indeks harga dia, K itu adalah bahan, indeks harga dia adalah P sama dengan harga sekarang 2016 iaitu RM2. Kita bahagi dengan harga sebelum iaitu 1.60. Kita darabkan dengan 100. So kat sini apa yang kita dapat adalah sekejap kita sama-sama dulu. Okey, kamu tekan 2 bahagi 1.6 kemudian darab dengan 100. So kat sini kita akan dapat nilai P adalah 125%. Okey, seterusnya untuk Q adalah L. Harga sekarang dia adalah Q. Harga sebelum dia adalah RM4, kita darab dengan 100 dan kebetulan di sana dia bagi indeks harga iaitu 120. So kalau kita nak dapat nilai Q 120, kita darab dengan 4 dan kita bahagi dengan 100. Maksudnya kita pindah satu-satulah. Ini kalau kamu nak tekan persamaan guna kalkulator pun boleh tak ada masalah. Ini kamu ingat kalau darab dia jadi bahagi, kalau bahagi dia jadi darab. Jadi kat sini saya dapat nilai Q adalah 120 darab dengan 4 bahagi 100. So saya akan dapat RM4.80. Okey, pastikan kamu tinggal dalam keadaan 2 tempat perpuluhan sebab ini berkaitan dengan peratus dan juga duit. Okey, untuk R fokus kepada N Cara dia adalah harga sekarang RM1.60 bahagi harga sebelum adalah R darab dengan 100 bersama dengan 80. So kat sini disebabkan boleh ubahnya berada di bawah, maksudnya R akan pindah ke sebelah. Jadi 1.6 darab dengan 100 bersamaan dengan 80 R. So kalau R seorang-seorang semua kena bahagi 80 1.6 darab dengan 100 kita bahagi dengan 80. So kat sini saya betulkan balik, dia jadi segitiga kat sini. 1.6 Okey, darab 100 bahagi 80. So kita akan tekan kalkulator di mana kita dapat nilai R adalah RM2. Maksudkan 2 tempat perpuluhan. So kat sini kita dah dapat nilai P, nilai P 125, nilai Q 4.8, manakala nilai R adalah RM2. Okey, soalan yang kedua kita perhatikan. Hitung indeks perubahan kos bagi membuat roti itu pada tahun 2016 berasaskan 2013. Okey, untuk indeks perubahan dia adalah min ataupun purata. Cara dia adalah hasil tambah indeks harga kita darab dengan pemberat
pemberat wage bahagi dengan jumlah pemberat. Wage tu pemberat. Pemberat tu mana dapat? Ni dalam carta pie. So untuk dapatkan nilai K, kamu kena ingat satu bulatan adalah 360. So 360 kita tolakkan dengan 80. Kita tolakkan dengan 120. Kita tolakkan dengan 100. So final answer kita akan dapat sudut pada N itu adalah 60 darjah. Okey, caranya adalah P tadi kita dapat nilai dia adalah 125. Okay, jadi kita nak cari indeks perubahan. 125 kita darabkan dengan pemberat K adalah 60 darjah. Kita tambahkan dengan untuk L adalah 120. L-nya adalah 100. Dan kita tambah M adalah indeks harga dia adalah 150. Untuk pemberat M adalah 120. Jadi kita tambahkan 80. Indeks harga bagi N kita darab dengan pemberat N adalah 80. Okey. Kat bawah ni adalah jumlah pemberat. Okey, seperti yang kamu sedia maklum, pemberat kita adalah dalam bentuk degree. Satu bulatan ada 360, jadi tak perlulah kamu nak tambah 80, tambah 60, tambah 100, tambah 120. So, dalam otak kamu kalau melibatkan degree, jumlah pemberat dia adalah 360. Kalau peratus, dia adalah 100 So, apa yang perlu kita buat kat sini adalah kita tekan calculator saja. Maksudnya, 125 kita darabkan dengan 60. Kita tambahkan dengan 120, kita darabkan dengan 100. Kita tambahkan dengan 150, kita darabkan dengan 120 dia punya pemberat, kita tambahkan dengan 80, darab 80. So final answer kita akan dapat 4,3900 bahagi dengan 360. So kat sini kalau saya bahagi dengan 360, 4,900 bahagi 360, saya akan dapat indeks perubahan bagi tahun 2016 berasaskan 2013 adalah 121.94%. Okey, itu adalah untuk B. Okey, seterusnya kita akan terus kepada soalan C. Okey, soalan C ni dia nak cari kos yang sepadan. Maksudnya bila kita nak mencari kos yang sepadan, tolong ingat kita akan menggunakan petunjuk kita adalah purata iaitu indeks perubahan. Okey, maksudnya saya buat kat sini. Untuk C, indeks perubahan yang kita kira tadi 2016 berasaskan 2013 sama dengan harga pada tahun 2016, ini dah merujuk kepada keseluruhan Harga pada tahun 2013 darab dengan 100, indeks perubahan kita dah cari tadi 121.94. Langkah seterusnya kita akan masukkan harga yang diberi pada soalan. Dia suruh cari pada tahun 2013. Maka 2016 tu kita letak 40, 2013 kita letak X, kita darab dengan 100 bersamaan dengan 121.94. Ini kita nak tekan direct calculator pun tak ada masalah, tapi saya tunjuk step lah. Disebabkan pemboleh ubah kita berada di bawah, kita kena pindah ke sebelah Maksudnya 40 darab dengan 100 bersamaan dengan 121.94X. So kita nak X sorang-sorang. Maksudnya 40 darab dengan 100 kita bahagikan dengan 121.94. So kita tekan calculator je lah. Okay, sekejap saya tekan, kita tengok apa hasil. Kita tekan sama-sama 40 darab dengan 100 and then bahagi dengan 121.94. Jadi kita dapat harga X yang sepadan adalah RM32.80. Saya tidak galakkan kamu letak unit sebab kalau salah letak salah semua. Okey, clear? Okey, kita tengok yang D. D tu perhatikan soalan dia. Kos untuk membuat roti dijangka meningkat 40% dari tahun 2016 ke tahun 2020. Dia meningkat 40%. Cari indeks perubahan kos membuat roti itu pada tahun 2020 berasaskan tahun 2013. Okey. Apa yang soalan bagi tahu ni, kos tu dia meningkat 40%. Maksudnya kat sini secara automatik
kita tengok dia punya indeks perubahan. Indeks perubahan pun automatik meningkat 40%. Cara kita nak buat, maksudnya di sini kos semua tu dia meningkat dengan seragam sebanyak 40%. Jadi kalau dia meningkat dengan seragam dengan 40%, dia ada teknik dia. Okey. Harga sebelum adalah tahun sebelum adalah 2013 kan? Tahun yang pertengahan itu adalah 2016 kan? Tahun yang akan datang yang meningkat adalah 2020. So kat sini 2013 2016 berasaskan 2013, indeks perubahan dia adalah 121.94. Okey, pada tahun berikutnya dia meningkat 40%. Indeks perubahan asal ni dia merujuk nilai 100% dan indeks akan datang dia meningkat 40%. So dia nak 2020 ke 2013. Maksudnya kita kena bahagi 100. Ini adalah teknik saya untuk menjawab soalan ini. Sebenarnya benda ni simple je, tapi saya explain macam mana nanti. Kita ikut teknik dulu. Okay, jadi cara pengiraan dia nak indeks gubahan yang baru maksudnya 2020 berasaskan 2013 adalah 121.94. Kita darabkan dengan 140. Okey, kita bahagikan dengan 100. So nanti kita akan dapat final answer dia. Saya tekan calculator. 121.94 121.94 darab 140% bahagi 100. So kat sini kita dapat 170.72. Sebenarnya macam ni tau, kalau kita apply konsep pecahan, dia simple je. Kita tengok konsep pecahan kan dia kata meningkat sebanyak 40%. So kamu kena ingat 121.94 dia merujuk kepada indeks perubahan. Nilai asalnya adalah 100%. So untuk akan datang tu dia meningkat sebanyak 40% kan. So logik thinking peningkatan dia adalah 140% daripada indeks perubahan. Okay, 121.94 saya betulkan balik. 121.94. So kalkulator kita akan dapat 170.72. Sama saja kalau kita menggunakan konsep pecahan. So untuk kesimpulan hari ini saya nak kamu ingat satu benda. Untuk dapatkan formula, tengok soalan. Kalau soalan kata contoh kat sini 2016 berasaskan 2013, ini formula kita. Okey, kamu hanya follow the steps saja. So untuk pemberat, kalau ini adalah dalam degree, so automatiklah 360 tolak nilai untuk cari nilai yang hilang. Okey, untuk seterusnya, indeks perubahan. Okey, indeks perubahan tolong ingat, indeks perubahan adalah purata. Indeks harga kita darab dengan pemberat bahagi dengan jumlah pemberat. Di sini jumlah pemberat saya tak tambah satu-satu sebab saya tahu satu bulatan adalah 360 darjah. Okey, seterusnya kamu kena ingat untuk cari harga yang sepadan, dia mesti berasaskan berdasarkan indeks perubahan yang kita cari. Dia memang kita just follow the step. Okey, dan akhir sekali untuk indeks perubahan yang baru, kalau sekiranya bahan itu dia naik secara sekata, kita boleh buat bentuk yang saya namakan sini adalah bentuk loaf. So just follow the step je. Kalau dia tidak seragam, kita akan buat satu persatu. Okey, saya harap itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya saya balik.